一个雪州的这个总务大臣丹斯里卡利可以看到他是一个很青年，然后雪州的这个土背金呢，已经增加到1.1 million RBN，就是11亿。这个政策的方面呢，很多时候还是因为没有拿到中央政权，还是面对很大的这个困难。包括这个也是发生在吉打州、雪兰莪州、槟城州也是。我们还有pada Ketua Cabang Keadilan Ketua Cabang Parti Keadilan Alostar Saudara T. yang mana pada malam ini Cabang Alostar mengambil kesempatan ini untuk memberi ceramah terutamanya sekali kepada Kampung Tionghoa atas usaha dan inisiatif pasukan cabang Alostar. Jadi pada malam ini Saudara Tim Kursus satu Ketua Cabang dapat mengumpul ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen daripada Kampung Tionghoa yang mempunyai Parti Keadilan Rakyat datang ke Kedah ini sempena convocation Parti Rakyat yang ketiga di Alostar pada tahun ini untuk memberi penerangan kepada kaum Tionghoa dengan lebih jelas lagi pendekatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Jadi Saudara T. Kutsu, selamat datang. Jadi saudara boleh terangkan kepada apakah tujuan diadakan ceramah pada malam ini. Terima kasih saya nak ucapkan kepada kita sebab memberi peluang untuk tentang program yang diadakan pada malam ini. Jadi hari ini, jadi kita sedia maklum bahawa pada besok kita akan adakan promotion yang ketiga yang akan diadakan di Stadium Sukabumi. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mengadakan ceramah, sesi satu ceramah di Alostar ini. Jadi saya dipahamkan di Kedah ni kita ada 14 cabang. Setiap cabang diwajibkan untuk mewujudkan satu ceramah yang lebih dikategorikan sebagai yang lebih besar sikit lah. Jadi cabang Alostar telah mengambil insentif atau keputusan untuk mengadakan satu ceramah yang lebih cabang dan juga merangkap ahli majlis Bandaraya Alostar. Jadi bagaimanakah saudara melihat tentang isu yang dibagikan oleh pihak UMNO dan Barisan Nasional? Sebagai contohnya tentang isu hiburan dan isu yang kita hadapi yang lalu sebagai contoh di Kapuak dan juga terdapatnya pusat penyembelihan babi. Dan bagaimanakah penerimaan kaum Tionghoa dan saudara sebagai ahli majlis menangani? Jadi kita daripada selepas kita menyetujui tapuk permintaan Kedah pada selepas kita pada 8 bulan Mac tu, jadi adalah isu-isu kena cuba ditimbuk ataupun cuba diputar bulikkan oleh pada pihak patut yang mereka dikenakan pihak pembakar iaitu DPN pembakar di Kedah ni. Jadi hari ini kita ada mengingatkan bahawa seperti mana telah disebutkan tadi ada beberapa isu termasuk isu hiburan, isu pusat penyembelihan itu kan, pusat yang berkaitan dengan lesen darat. Sebenarnya setiap kerajaan kita cuba buat yang terbaik. Jadi adalah orang cuba nak putar bulikkan. Jadi seperti mana yang saya ambil contoh, seperti pusat penyembelihan yang ada berdekatan di depan ni. Sebenarnya kalau ikut semasa tu memang tempat yang ni tidak sesuai lagi. Sebab pada kita berbalik kena 20 tahun, 30 tahun lepas tak apa. Dia dikategorikan sebagai kawasan yang pendalaman ataupun luar daripada pendapatan. Jadi pada hari ini tuan-tuan boleh nampak sendiri dengan perkembangan ataupun pembangunan pada tempat ini adakah dia sesuai sebagai tempat penyembelihan. Sedangkan kita kena faham juga walaupun yang tu tempat adalah tempat begitu lama untuk penyembelihan kerja, tapi hari ini kita kena tengok juga sensitiviti. Sebab kita tengok populasi pada penduduk yang di sini dan ditengah daripada orang Muslim. Tapi kita bermaksud kita akan tidak robohkan benda tu. Tidak. Jadi kerajaan negeri dalam keadaan walaupun pasal kita robohkan tempat itu, tetapi kita masih dan wujudkan tempat pusat penyembelihan seperti mana yang telah dimohon oleh masyarakat Tionghoa. Jadi hari ini tidak bererti kita tak bantu mereka untuk wujudkan, masih lagi bantu. Kerajaan negeri dah
cuba di bawah ada Datuk Amiruddin. Datuk Amiruddin sanggup sebagai orang Melayu Muslim sanggup melawat ke tempat pusat penyebehan yang telah diadakan di Selangor tu. Sampai hari ni beliau sanggup sangat. Kita nampak kesungguhan daripada kerajaan negeri. Tetapi isu ni telah cuba diputar balik daripada pihak MCA dan kononnya kerajaan Pakatan Rakyat di bawah pimpinan pimpinan PAS tu begitu fanatik sehingga orang kata apa salah satu sebuah pusat penyebehan kerja tu pun tak diumumkan. Tetapi bila kita cuba wujudkan satu lagi, mereka tak sebut ataupun bila time kita nak cuba cari tanda raja pun dapat adalah orang pergi bantah macam tu. Tapi hari ini saya nak terangkan di sini bahawa kerajaan ini perlu kita perhati apakah masalah ini hadapi masalah rakyat. Untuk pusat penyebehan kalau ikut tengah proses untuk mewujudkan dia. Tentang pusat hiburan bulan ini wujud salah satu dah wujud pada bulan Ramadan. Jadi adalah kita telah dibangkitkan bahawa pihak pejabat daerah tidak benarkan iaitu sepanjang sebulan tu tidak digunakan adakan operasi ataupun program hiburan pada bulan Ramadan tu. Kita faham benda tu. Tetapi bila isu ni telah dikeluarkan, jadi masyarakat terutama mereka terlibat dalam perniagaan tersebut telah kembali kepada kerajaan negeri telah menyatakan hasrat mereka untuk terus berniaga sebab jadi kita kena faham bahawa perniagaan itu kalau tutup sebulan tu akan mendatangkan sebab saya difahamkan sejumlah lebih kurang 2,000 orang pekerja yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Jadi bila kita bawa isu ni tak bererti kerajaan kata no is no. Tapi hari ini bila kerajaan negeri di bawah pimpinan Datuk Seri Ustaz Azizan masih lagi sanggup untuk berjumpa dengan pihak pengusaha. Jadi daripada perbincangan di meja bulat tu mereka telah mencapai kata sepakat bahawa pusat hiburan tersebut boleh dibenarkan untuk berniaga dengan syarat tidak dibenarkan orang Muslim mengunjungi. Yang itu saja syarat tu. Jadi kami daripada pihak pusat Tionghoa hiburan tu pun setuju bahawa memang kita tak mau sensitivity itu kacau. Jadi hari ini kerajaan ini memang dapat bagi terus 在这里，我想这次这个机会啦，在这个来历的，因为下个星期我们就要农历新年了，在这里我这个机会恭祝大家新年快乐，万事如意。